Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, atas perkenan dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi pada hari ini menyambung berkenaan perbincangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan mengkhususkan kepada perkara-perkara yang boleh merosakkan atau membatalkan akidah kita. Dan pada minggu lepas kita dah masuk ke dalam bab 2 yang besar dalam buku ni, iaitu wasail yang menafikan tauhid dan kesempurnaannya. Wasail ni jamak ataupun kata ganda bagi wasilah. Dan apa dia wasilah? Wasilah ialah suatu perkara yang boleh membawa kepada perkara lain, ataupun jalan tengah, ataupun kita kata perantaraan. Itu wasilah. Sebagai umpamanya, saya ingat dulu saya pernah bagi satu contoh. Sebagai umpamanya, kalau kita ni nak menghubungi masjid, kita ni nak menghubungi Menteri Kerja Raya umpamanya, kata minta nak besar ke jalan tu, jalan hok masuk, jalan hok keluar dulu jalan kata nak minta besar kat jalan supaya kereta boleh selisih pergi balik umpamanya macam tu. Cuba hantar tulis-tulis surat kat menteri, khabar tahun ni hantar setahun tak balas, kata tahun hantar tahun depan setahun tak balas, tahun hantar lagi tahun seterusnya tak balas-balas. Akhirnya kita dapat tahulah rupanya dalam jemaah kita ni ada anak Menteri Kerja Raya. Menteri Kerja Raya kita Islam ke tak sekarang? Saya pun tak tahu. Kena pula kata. Umpamanya lah Menteri Kerja Raya, tak sekira lah siapa-siapa lah kata. Okey, kita kata rupanya anak dia ada dalam jemaah kita, kita tak sedar. Dia main kat kita, dia kata ustaz, dia kata macam ni lah, beritahu kat ahli jemaah Qaryah Titi Tok Bandar ni, kata sebenarnya Menteri Kerja Raya tu ayah saya. Jadi bolehlah kalau nak minta tolong, saya yang orang kata tabik ke ayah saya yang beritahu kat ayah saya, kata masjid ni dah tulis surat minta nak besar jalan dah 2-3 tahun dah, tapi tak ada jawapan. Jadi ni kita kata yang dia tu anak menteri tu, itu wasilah, iaitu perantaraan orang tengah di antara kita dengan menteri tu. Asalnya susah, kita kata hantar surat, tak tahulah surat pertama hantar kod postman terjatuh dalam longkang, habis burn ke apa. Hantar kali kedua pula, hantar kat meja, orang kata barangkali tengah renovate pejabat menteri, habis hilang surat, tak jumpa umpamanya lah. Jadi kalau ada perantaraan, iaitu anak dia tadi, dia balik rumah dia boleh beritahu terus ke pak dia. Tak balik kampung ke, kata pak, kata Qaryah Titi Tok Bandar ni dah minta untuk besarkan jalan dah 2-3 tahun tak ada balasan. Pak dia kata mana surat tak sampai-sampai, tak tahulah hilang tengah jalan ke apa, ke birokrasi ke apa, tak tahu kata. Tapi yang pentingnya yang saya nak kata, anak dia tu, yang tu dipanggil wasilah. Yang tu dipanggil sebagai kita bertawassul. Dari segi bahasa lah, kita bertawassul dengan anak dia tu, iaitu kita ambil anak dia sebagai orang pertengahan, orang perantaraan, terus sampai kepada menteri tadi. Asalnya kita sendiri tak sampai-sampai, tapi kita minta tolong anak dia tu, anak dia boleh beritahu secara terus pada pak dia, cakap sedemikian, maka pak dia berkata tak apalah kalau gitu, hantar surat, kita luluskan minggu ni, bulan depan kita besarkan jalan, dapat terus, kita kata. Okey, jadi secara umumnya itu konsep kalau orang kata bertawassul, iaitu mengambil orang tengah untuk nak sampai kepada orang ataupun sesuatu yang kita nak tuju tu. Jadi konsep dia sekarang yang dia nak bincangkan dalam bab ni, tawassul ni bila kepada Allah Subhanahu Wa Taala boleh ataupun tidak, itu perbincangan dia. Jadi soalan dia, tawassul di sisi ahli sunnah wal jamaah boleh ataupun tidak, iaitu kalau kiasan tadi kita nak capai, kita nak suara kita didengar oleh Pak Menteri tadi tu. Tetapi kalau dalam konsep kerangka perbincangan agama ni, kita nak suara kita, doa kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita nak gunakan perantaraan dengan harapan kalau ada perantaraan ataupun orang tengah ni, sampai doa kita cepat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nampak tak? Itu tawassul. Jadi soalan dia ialah, saya ingat benda ni isu yang relevan sekarang pun, sampai sekarang pun masih lagi duk bincang, bukanlah bincang, tapi masih jadi isu polemik perkara ni, boleh ataupun tidak bertawassul, tu soalan dia. Okey, jadi kita kata jawapan dia tidak semudah dia punya soalan dia lah. Kita kata ada tawassul yang boleh, ada tawassul yang tak boleh. Sebagai contoh, saya ingat 2-3 minggu lepas saya sebut berkenaan ada orang yang dia dakwa darah Nabi SAW, lalu berdoa tadah tangan minta pada darah tu, dengan berkat darah tu, darah Nabi, doa dia sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ataupun tidak? Itu soalan dia. Ataupun bertawassul dengan roh orang-orang yang dah meninggal dunia,
Barangkali ada orang, sebab tu sunnah dia kaitannya. Sebab tu sunnah dalam kuburan, elok kuburan ni tidak ditinggikan, tidak dimuliakan, tidak dibuat ibadah di situ. Di atas dasar kita tak mahu satu tanggapan orang bahawa kubur sekian-kian dimuliakan disebabkan dia wali Allah, disebabkan dia orang hampir pada Allah. Maka bila jadi macam tu, bila berlaku macam tu, apa jadi? Orang pergi kat kubur tu dengan tanggapan, kalau saya minta melalui roh si mati yang dalam kubur ni, maka doa saya lebih cepat sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang jadi ibadah kubur tu, kita tahu. Dan ibadah kubur ni bukan saja masalah dalam Islam. Kalau kita nak tengok dalam agama-agama lain pun memang mengagung-agungkan kuburan. Kebelakangan ni saya sebut penemuan baru tahun 2010 tak saya berkenaan dengan masyarakat komuniti Kristian Katolik di Baitul Maqdis di Palestin. Mereka dakwa bahawasanya mereka jumpa kubur, dia kubur Bani Israel masa zaman Nabi Isa tu, dia bukan kubur macam kita sekarang. Kita tanam dalam apa? Kita tanam dalam tanah tu, kita simpan ke bumi tu dalam tanah kan. Kubur Bani Israel masa tu, jenazah kalau mati, dia masukkan dalam gua dan dia biarkan dalam gua tu mereput sendiri. Gua tu bukan gua kambuh lah, gua tu memang gua sungguh. Dia tutup pintu gua tu dan dia tunggu jenazah dalam tu habis reput habis. Bila dah reput habis, tulang tu dia bawa keluar, dia letak dalam kotak tu disimpan. Itu budaya Bani Israel masa zaman Nabi Isa AS. Jadi dakwaan mereka lebih kurang tahun 2010 macam tu, mereka dakwa mereka jumpa gua tempat yang mana jenazah Nabi Isa disimpan lepas dia kena salib dulu. Maka kubur lah, kita tahu. Apa yang jadi? Tempat tu dibangunkan, dijadikan tempat ibadah, dijadikan tempat meminta, dijadikan tempat nak minta pengampunan dosa dan sebagainya. Kita kata mereka beribadah kepada kuburan. Sebelum tu kita tengok Bani Israel pun sama juga. Mereka beribadah pada kuburan, kubur anbiya mereka, kubur orang soleh mereka. Mereka jadikan tempat untuk membaca Taurat di situ. Jadi ibadah, kita tahu. Begitu juga kita tengok dengan agama Buddha, tempat dia menunaikan haji dia tu adalah tempat rumah ataupun tapak yang dia percaya dekat situ Gautama Buddha dulu lahir dulu. Gitu juga meraikan kuburan, makam dan sebagainya. Maka sebab tu dalam Islam, wasiat terakhir Nabi SAW, kita ni umat Islam, jangan buat kuburan lagu tu lah. Jangan kita jadikan kuburan sebagai tempat ibadah, pesta ibadah. Kita pergi bawa untuk apa? Quran, berdoa dan sebagainya, disebabkan dia ada kaitan dengan bab tawassul ni. Okey, sebab dia khawatiri kuburan ni, bila orang sangka kubur orang soleh, orang boleh ingat kalau minta dekat situ, maka doa kita lebih cepat diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi tu secara umum tu perbincangan dia. Maka soalan dia, tawassul ni boleh ke tidak? Kita kata ada tawassul yang boleh, ada yang tak boleh. Kita akan tengok satu-satu nanti insya-Allah. Kita sambung muka surat 96 tu, saya ingat kat sini kita berhenti minggu lepas. Bismillah. Iaitu makna tawassul. Tawassul menurut bahasa ialah taqarrub, iaitu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni kesimpulan daripada kiasan yang saya buat tadi tu. Kita kata kita bertawassul dengan anak Menteri Kerja Raya tadi tu. Maksudnya apa? Kita mendekatkan diri dengan menteri itu sendiri. Melalui siapa? Melalui anak dia. Okey, kau anak dia pergi boleh kata apa Pak, ada orang daripada jemaah Titi Tok Bandar tak jumpa. Boleh lah, mari masuk sebab dia kenal anak dia, dia tahu anak dia. Maka melalui anak dia kita dapat mendekatkan diri pada menteri itu. Lebih kurang macam itulah. Jadi at-tawassul dalam istilah agama bermaksud at-taqarrub, iaitu menghampirkan diri dalam kes ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna ini diambil daripada firman Allah. Yang ni kita tengok ayat ni penting dalam surah Al-Maidah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Iaitu bab wasilah ni Allah Subhanahu Wa Taala suruh cari. Allah cari perkara-perkara yang boleh membuatkan kita hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohnya apa? Perkara yang Allah paling gemar, tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mentauhidkan Allah, boleh tak kita kata lebih hampir daripada orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala? Betul? Sah kita tahu. Begitu juga dengan amal soleh. Orang yang melakukan amal soleh, boleh tak kita kata dia lebih hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding orang yang malas beramal soleh? Sah, betul kita tahu. Yang tu kita kata pengertian umum wasilah
apa-apa sahaja yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya maksud dia. Okey. Dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Menurut Ibnu Katsir, al-wasilah ialah hiya allati yatawassalu biha ila tahsilil maqsud, yang bermaksud sesuatu yang menjadi perantaraan untuk mencapai maksud, iaitu sesuatu yang menjadi perantaraan untuk mencapai tujuan kita. Ini berbalik pada kiasan saya sebut tadi, yang anak menteri kerja raya tadi, itu dia kita punya wasilah kita. Wasilah kita punya maksud tujuan apa? Nak mencapai menteri itu. Bukan nak mencapai anak menteri itu tak, nak mencapai menteri itu. Adapun anak dia itu adalah wasilah saja. Ataupun dari segi kata perbuatannya, kita bertawassul dengan dia. Okey. Saya ingat perkataan ni kalau kami di pejabat pun, kalau nak minta tolong kawan beritahu kat bos ke beritahu kat apa, sama juga kami guna dari segi bahasa lah. Kata Syekh, anda nak bertawassul dengan entah Syekh. Mana nak minta tolong tu? Mana nak sebut dekat apa? Nak minta tolong sebut kat pejabat bawah ke kot, hantar borang ke apa? Anak nak bertawassul dengan entah apa? Entah nak turun bawah, tolong hantar borang. Maknanya apa? Menggunakan perantaraan untuk sampai tujuan maksud, iaitu sampai borang kat bawah. Jadi dia malas nak turun. Itu boleh faham tak? Itu maksud tawassul. Okey? Perantaraan. Baik. Menurut Ibnu Abbas, al-wasilah ialah al-qurbah, iaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Qatadah berkata, makna ayat di atas iaitu dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan mentaatinya dan melakukan apa yang diredainya. Ayat ni kita kata, macam saya sebut tadi, apa yang boleh mendekatkan diri secara hakikatnya pada Allah? Taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lakukan perkara yang Allah suruh, Allah redha. Al-wasilah juga ni satu lagi penafsiran dia. Al-wasilah juga bermakna tempat yang paling mulia di dalam syurga. Dialah tempat yang disediakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-wasilah adalah tempat yang paling hampir dengan arash Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Yang ni kita kata syurga untuk kita orang awam ni ataupun umat manusia ni, syurga kita yang paling tinggi sekali, apa dia nama dia? Yang paling tinggi sekali. Kena tahulah target kita. Takkan nama neraka je tahu, nama syurga tak tahu. Syurga Firdaus. Nabi SAW sebut, bila kamu memohon kepada Allah, ni sekali kita semua, kita kata isyak nanti pun berdoa dalam solat kita dan sebagainya. Nabi SAW ajar kita, bila kamu memohon syurga kepada Allah, fas'aluhul firdaus, maka mintalah syurga Firdaus. Nabi suruh kita minta syurga yang paling tinggi sekali. Fas'aluhul firdaus, minta dia syurga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatal jannah. Sesungguhnya syurga Firdaus ni adalah syurga yang paling tinggi dan syurga yang terbaik sekali. Minta daripada dia. Maka ini hadis sahih, kita kata daripada hadis Imam Al-Bukhari, menceritakan bahawasanya syurga paling tinggi untuk kita yang kita boleh capai adalah syurga Firdaus. Baik, kalau orang tanya syurga apa yang paling tinggi, kita kata syurga Firdaus. Betul lah tu, sah lah. Tetapi syurga yang al-wasilah ni lebih istimewa lagi. Cuma saja kenapa Nabi SAW tak sebut hadis tadi, Ustaz? Kalau dah al-wasilah ni lagi tinggi, apa Nabi tak sebut kat hadis Firdaus tadi tu? Jawapannya adalah kerana hadis bahawasanya setelah orang azan, kan dalam azan apa kita baca? Ati Muhammadanil wasilah. Apa dia wasilah tu? Selalunya wasilah tu saya ingat dalam, kalau saya tengok dalam terjemahan dalam TV selalu tulis, berikanlah Nabi Muhammad SAW kedudukan tertinggi, disebut macam tu. Al-wasilah ni kata Nabi SAW, syurga yang paling tinggi yang mana Allah sediakan untuk eksklusif untuk seorang saja manusia. Umpamanya kita kata kalau sekolah ke, kalau universiti ke, kan kita kata ada anugerah pelajar terbaik, kita kata kan. Pelajar terbaik itu kalau daripada 200 orang pelajar, hak boleh menang bukan 50 orang. Tak ada nama pelajar terbaik kalau boleh menang 50 orang. Daripada 200 orang tu siapa yang boleh menang? Seorang saja. Sama dengan syurga al-wasilah. Daripada kesemua umat manusia ni, Allah Subhanahu Wa Taala sediakan syurga al-wasilah untuk seorang saja. Siapa tu? Nabi SAW kata, aku teringin sangat nak dapat syurga al-wasilah tu. Sebab tu kita kata dari segi kehidupan dunia, Allah, perkara yang Rasulullah lepaskan, kita tak mampu, paling kurang saya lah, tak mampu nak buat macam tu. Memang dia lepas sungguh-sungguh lah, kita kata, saya terang cakap, Allah tak mampu lah. Sampai tidur beralaskan apa? Kapet buat, bukanlah kapet, kita kata alas buat daripada pelepah tamar sehingga kan baring bangun, Omar kata nampak berbelang belakang badan dia.
Dia kata aku pergi ke Syam, Umar kata aku tengok raja-raja di Syam, pembesar di Syam, mereka tidur di atas tilam yang beralaskan sutera. Wa anta Rasulullah, dan kamu Rasulullah, kamu tidur atas macam tu. Ini perkara yang Nabi SAW memang lepaskan. Kita kata siapa boleh buat macam tu afdal, tapi siapa tak larat buat tu paling kurang, kita kata tak sah melampau sangatlah dalam ni, kita kata kan. Jadi di situ Nabi SAW ada sebut kepada kita bahawasanya syurga Al-Wasilah adalah syurga yang paling tinggi yang Allah sediakan untuk seorang saja. Maka apabila kamu mendoakan aku, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah berikan kepadaku Al-Wasilah. Aku harap sangat dapat Al-Wasilah tu. Sebab tu doa setelah azan kita tu masuk wa ati Muhammadanil wasilah. Itu dia punya ziarah dia. Okey, jadi Al-Wasilah ni kita harapkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat syurga Al-Wasilah ni. Amin ya rabbal alamin. Itu je dia. Rasulullah ni datang pada kita 1400 tahun lepas. Mana dia pernah minta apa-apa daripada kita? Yang diminta satu je, doakan dia nak syurga Al-Wasilah ni, masya-Allah. Baik, kembali pada bab tawasul kita tadi. Kemudian kata pengarang ni dia mahir dalam bidang tafsir. Sebab tu disebut ni, tengok dia punya penafsiran dia. Renunglah firman Allah, wabtaru ilaihil wasilah, carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Jar dan majrur iaitu ila, dan dia punya majrur dia hi belakang tu. Dia punya jar mana? Ila. Dia punya majrur dia hi. Jadi ilaihi digabungkan jar dengan majrur dia. Disebut mendahului al-wasilah. Maknanya wabtaru ilaihil wasilah, memberi faedah ikhtisas iaitu pengkhususan. Wasilah hanyalah kepada Allah dan dia tidak boleh disekutukan dengan sesuatu jua apapun. Hal ini sama dengan faedah ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, maksud dia macam ni. Dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita pergi satu-satu insya-Allah. Dia punya bahasa asal dia sebenarnya bukan iyyaka na'budu, bukan bahasa asal, maksud saya Quran asal, itu bahasa Quran lah kita tahu. Cuma saja ungkapan orang Arab biasanya dia guna na'budu iyyak, selalunya macam tu. Na'budu iyyak maksudnya kami ini menyembah hanya kepada engkau. Itu uslub asal. Tetapi bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan surah Al-Fatihah, Allah terbalikkan iyyaka na'budu. Dia tak jadi na'budu iyyak, dia jadi iyyaka na'budu. Apa beza dia Ustaz? Kalau na'budu iyyak maksudnya kami menyembah kepada engkau. Kalau iyyaka na'budu maksudnya ya Allah, hanya kepada engkau satu saja kami menyembah. Nampak tak? Itu faedah dia. Maksudnya ikhtisas ataupun faedah pengkhususan. Bila kita kata iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada engkau khusus kami beribadah saja. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau sahaja secara khusus kami memohon pertolongan. Itu maksud dia. Okey. Jadi balik pada ayat tadi. Ayat asal dia sepatutnya macam mana? Ayat dalam Quran ni disebut wabtaru ilaihil wasilah. Ayat asal dia macam mana? Wabtarul wasilata ilaih. Itu ayat asal dia. Maksudnya dan carilah wasilah, iaitu carilah jalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu dia punya ayat asal dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala terbalikkan. Allah kata wabtaru ilaihil wasilah. Allah tak kata wabtarul wasilah ilaih. Allah terbalikkan. Dia kata wabtaru ilaihil wasilah, maknanya apa? Dan carilah hanya kepada Allah cara untuk mendekatkan diri padanya. Maksudnya apa? Maknanya kalau kita nak mendekatkan diri ni, hanya kita boleh mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh minta selain daripada Allah. Itu maksud dia. Sama macam iyyaka na'budu, hanya pada engkau kami menyembah. Maksudnya apa? Tak boleh sembah selain daripada Allah. Nampak tak? Dalam bab wasilah, Allah kata wabtaru ilaihil wasilah, maksudnya carilah wasilah ataupun jalan mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh minta daripada lain selain daripada Allah. Maknanya minta daripada kubur boleh? Tak boleh ya, sebab dia kata hanya kepada Allah. Itu maksud dia. Minta kepada roh-roh gaib, minta kepada malaikat dan sebagainya kan, untuk dilindungi ataupun disampaikan doa, tak boleh macam tu. Nanti kita tengok lebih mendalam. Al-Alamah Asy-Syanqiti berkata di dalam tafsirnya, tahqiq untuk makna al-wasilah sebagaimana menurut pandangan ulama umumnya ialah taqarrub kepada Allah dengan mengikhlaskan hati kepadanya dalam beribadah serta mengikuti cara yang sesuai dengan apa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ta'rif dan tahqiq al-wasilah di atas, jelaslah bahawa dakwaan sesetengah golongan tarikat ataupun
tasawuf yang mengatakan bahawa al-wasilah di dalam ayat tersebut dengan makna tuan syekh tertentu yang menjadi perantaraan antaranya dengan Tuhannya adalah dakwaan orang yang jahil dan buta, dakwaan orang yang sesat serta mempermain-mainkan kitab Allah. Maknanya dia kata apa? Selalu tarikat ni ataupun senang cerita untuk bagi mudah faham, ajaran sesat lah kita kata. Ajaran sesat dalam negara kita ni umpamanya kita ada Ayah Pin dulu kan. Lepas tu kita ada Haji Kahar, Haji Kahari Rasul Umat Melayu, tapi akhir sekali tahun lepas ke 2 tahun lepas katanya bertaubat dah. Mudah-mudahan sedemikianlah. Dr. Zul yang handle kes tu hari tu, dia betul-betul bersungguh dalam bab tu. Kemudian kita ada sebelum ni kita ada Al-Arqam, tapi ialah orang kata apa dah diharamkan, tetapi dia punya bibit-bibit tu dikhawatiri masih ada. Saya tak kata ada, saya kata dikhawatiri masih ada. Okey. Begitu juga kita ada ajaran Bahai daripada Bahaullah. Kita ada ajaran Qadiani ataupun sebahagian menggelarkan dirinya Ahmadiyah. Samalah. Ahmadiyah dengan Qadiani samalah. Ajaran-ajaran macam ni dan juga semua ajaran hampir kebanyakan semua ajaran tarikat, bila dibaca ayat ni tadi, wabtaru ilaihil wasilah. Maksudnya apa? Dan mohonlah dan carilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka kata Asy-Syanqiti, apa dia cara untuk nak mendekatkan diri kepada Allah? Yang pertama tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kedua mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni tafsir yang sahih. Okey? Nak mendekatkan diri pada Allah, buat benda yang dia suka. Apa dia benda yang Allah suka? Allah paling suka kepada tauhid. Satu. Kemudian Allah suka kepada amal soleh yang mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Golongan tarikat ataupun ajaran sesat, kita kata tadi tarikat yang sesat dan juga ajaran sesat, bila dibaca ayat ni, wabtaru ilaihil wasilah, dan haraplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kamu mencari jalan perantaraan. Dia kata jalan perantaraan tu syekh kami ya. Itu maksud dia. Syekh dia siapa? Maknanya guru dia. Yang itu yang keluar kita kata cerita taksub pada guru tu, bahawasanya guru ni macam-macam. Allah ajaran sesat, tuan-tuan dan puan-puan tahulah, dia punya guru dia bila dah taksub tu macam-macam lah. Guru dia Rasul Umat Melayu lah, guru dia Imam Mahdi lah. Saya ingat dakwaan ajaran sesat yang sebut berkenaan Imam Mahdi ni sangat-sangat banyak. Sehingga kan kalau kita tengok dalam bab Mahdi ni, hampir kesemualah ajaran sesat dalam Islam mesti kata tok guru dia Imam Mahdi punya lah kata. Mesti kita kata ajaran Tuhan Harun lah, macam-macam kita kata kan. Benda-benda ni semua dia mengambil bahawasanya cara dia nak mendekatkan diri kepada Allah, apa dia? Melalui dia punya syekh, dia punya guru dia. Okey? Itu selalunya kita kata ciri ajaran sesat ni, dia ada bai'ah kepada tok guru dia. Dia ada janji taat setia pada guru dia, yang mana dia ni seperti mayat. Guru dia sebut apa kamu kena buat, tak boleh persoalkan. Syok kat tok guru Itu macam-macam ajaran zikir Jibril, itu semua mengarut habis tu. Sebab bila tok guru buat, tak boleh bangkang kita kata kan. Itu selalunya ajaran sesat. Walaupun tidak semestinya macam tu, tapi salah satunya macam itulah. Sedangkan mengambil perantaraan selain Allah adalah di antara prinsip ibadah orang-orang kafir. Ini sebagaimana yang sudah dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting bahagian tawasul ni kita belajar. Sebab orang kafir pun, tuan-tuan dan puan-puan, mereka pun tawasul juga. Itu bahaya tu. Maka sebab tu kalau kata tawasul dalam pegangan Ahlussunnah wal Jamaah boleh ataupun tidak, satu saya kata ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kalau nak kata semuanya boleh, bahaya. Sebab orang musyrik jahiliyah ketika Nabi SAW diutuskan, mereka pun bertawasul juga. Jadi apa beza tawasul kita dengan tawasul orang jahiliyah tu? Sebab tu baru ni saya lupa saya sebut kat mana. Saya kata yang diharamkan adalah perbuatan. Yang diharamkan tu bukannya kita kata nama tu. Saya ingat kat Usrah pun nak macam ni tak? Yang diharamkan, ingat lagi tak tahu. Yang diharamkan adalah perbuatan. Maksudnya apa? Minta tolong kepada roh orang yang dah mati, perbuatan tu diharamkan. Bukannya kita kata orang Kristian bertawasul dengan Jesus Christ umpamanya kan. Orang Kristian bertawasul dengan Nabi Isa. Kita kata ustaz, yang tu tak boleh ustaz. Pasal apa? Sebab dia tawasul kat Jesus Christ, itu orang Kristian. Tapi kita ni bertawasul pada roh Husain boleh ha? Sebab apa? Sebab Husain cucu Nabi. Dia tak macam tu. Yang diharamkan adalah bertawasul kepada roh orang yang dah mati. Tak kiralah siapa pun roh tu. Itu maksud dia. Itu maksud saya. Yang diharamkan adalah perbuatan, bukan watak tu. Perbuatan tu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Apa bukti dia?
Dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala sebut, "Ma na'buduhum illa liqarribuna illa ilallahi zulfa." Yang bermaksud, dan kami tidak menyembah mereka, kami tak sembah Lata dan Uzza, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata thalithatan ukhra. Allah sebut dalam surah An-Najmi, kamu tak tengok ke kepada Lata dan Uzza dan juga Manat sebagai Tuhan mereka yang ketiga. Ini nama-nama Tuhan orang musyrik. Bila ditanya pada mereka, yang kamu sembah patung ni kenapa? Kamu sembah batu ni kenapa? Mereka kata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan dia tu sama, kita kata. Orang sembah kubur ke kata, kenapa sembah kubur ni? Kata, kami tak sembah kubur, kami harap supaya dia ni boleh bawa kami hampir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tadi saya cakap, bukannya watak yang diharamkan, tapi perbuatan tu yang diharamkan. Kata ustaz, kenapa pula macam tu? Sebab Lata, Manat dan Uzza tu, 3 orang tu bukannya orang kafir, bukan orang musyrik. Patung-patung pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, kita kata Yaghus, Ya'uq, Suwa', Nasar, kita kata yang nama-nama tu bukannya orang musyrik. Mereka 4-5 orang tu siapa? Orang yang alim, orang yang saleh. Sebelum kedatangan Nabi Nuh alaihi salam, mana ada orang musyrik? Hadis Nabi SAW sebut, perbezaan di antara Adam dengan Nuh adalah 10 kurun, maknanya 1000 tahun. Perbezaan di antara Adam dengan Nuh adalah 10 kurun. Kulluhum ala tauhid. Maksudnya apa? Daripada Nabi Adam sehingga sebelum Nabi Nuh diutuskan, kesemua manusia mentauhidkan Allah. Tak ada orang syirik. Jadi orang yang datang sebelum datangnya Nabi Nuh, Yaghus, Ya'uq, Suwa' dan Nasar tu, nama-nama tu adalah nama orang yang saleh, bukan nama orang yang mensyirikkan Allah. Tapi lepas mereka mati, penduduk kampung tu rasa macam mereka ni orang yang soleh, kita minta tolong kat mereka supaya mereka minta tolong dekat Allah. Itu jadi syirik pertama pada zaman Nabi Nuh AS. Sama juga kalau kata ustaz, janganlah samakan kami dengan orang musyrik jahiliyah. Musyrik jahiliyah tu dia sembah tu tak siapa-siapa, bukan siapa-siapa. Manat, Lata dan Uzza tu orang yang saleh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi yang diharamkan adalah perbuatan, bukan watak tu. Samalah juga dengan Syiah sampai sekarang, bertawassul dengan Husain, kita kata, bertawassul dengan Fatimah Az-Zahra. Kadang-kadang kalau kita tengok separuh-separuh dalam filem mereka tu pun, kalau mereka berpisah dan sebagainya, kita kata barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah berkati kamu. Kita kata jazakumullahu khairal jaza, moga-moga Allah membalas kamu dengan pulangan yang lebih banyak. Mereka akan sebut mudah-mudahan Fatimah akan berkati kamu. Dia punya apa, sebutan tu pun bukan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni sampai sekarang, hatta al-an, sampai sekarang dia buat macam tu. Sebab tu ingat, yang diharamkan bukan watak, yang diharamkan apa? Perbuatan tu yang minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang musyrik pun minta macam tu juga. Kalau kita kata minta daripada roh orang soleh ni boleh ustaz. Kalau macam tu, buat apa susah-susah Nabi perang dengan musyrik jahiliah ni? Sampai berperang Badar, perang Uhud. Sebab apa? Sebab tak boleh lah. Kalau boleh dah Nabi kata dia ni ahlu tauhid. Sebab tu ulama baru ni hari Sabtu ni di Usrah di Padang Bohor, saya cerita sikit berkenaan Nur Muhammad. Sebelum tu saya ada sebut juga. Sebab tu majoriti ulama menyesatkan Ibnu Arabi As-Sufi. Sebab apa? Sebab Ibnu Arabi ni dia sebut semua benda dalam dunia ni sebahagian daripada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hatta dia kata orang penyembah berhala pun niat dia sembah berhala tu sebenarnya dia nak sembah Allah. Jadi dia tak ada masalah sangat. Hoi, mana boleh gitu. Jadi sebab tu majoriti ulama menyesatkan Ibnu Arabi. Tak boleh terima lah. Sebab semua benda sebahagian daripada Allah. Jadi apa-apa yang kita sembah pun Allah juga. Dia faham macam tu. Saya ingat kalau dapat benda ni kat geng liberal, Ibnu Arabi ni memang jadi nabi kot saya rasa kot. Dia faham lagu tu lah. Tak apa, biar orang dengar, tak apa. Wallahu ta'ala alam. Baik, kemudian kita sambung. Oleh itu setiap muslim mukallaf, iaitu yang berakal dan baligh, wajib mengetahui bahawa jalan yang boleh membawa kepada keredaan Allah, syurganya dan rahmatnya, hanyalah dengan mengikuti Rasulnya SAW. Barang siapa yang menyimpang daripada jalan tersebut, sudah pasti akan sesat dengan kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-angan kamu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angannya ahli kitab.
Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, nescaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Pahala yang kamu nak daripada Allah tu bukannya apa, cantik ayat ni, apa maksud dia? Kalau kamu nak pahala daripada Allah, bukan ikut suka hati kamu macam mana nak buat, itu maksud dia. Satu, dia kata pahala daripada Allah bukan menurut angan-angan kosong kamu. Maknanya apa? Kita buat benda-benda yang kita jangkakan, tak apa, kita buat ni dapat pahala, buat ni dapat pahala. Itu maksud dia. Dia kata pahala daripada Allah bukan berdasarkan yang kamu angan-angankan, tak. Dan tidak pula daripada ikut angan-angan ahli kitab. Ahli kitab buat macam ni. Yang menariknya, apa di antara perkara yang ahli kitab buat? Mengagungkan kuburan. Itu ahli kitab buat. Orang Yahudi mengagungkan kuburan hatta sampai sekarang. Yang dia nak sangat kita kata Baitul Maqdis. So sebab mereka kata di situ tempat Nabi Sulaiman dan sebagainya. Dia mengagungkan kuburan, kita kata kan. Begitu juga dengan orang-orang Kristian. Kita kata, selalu saya sebut Vatican City di Rom tu merupakan kuburan bagi orang-orang soleh mereka. Orang soleh mereka meninggal dunia, mereka tak ke bumi dalam tanah macam kita. Mereka tak buat macam tu. Dia letak dalam keranda batu dan ditutup keranda batu yang besar-besaran tu. Mayat tu akan mereput dalam tu saja, disimpan bawah perut Vatican City tu. Jadi Vatican City tu memang tempat penyimpanan roh-roh. Kan kita panggil pop, bukan pop, pop mereka POPE tu. Di Vatican City tu semua pop yang mati semua dia disimpan kat situ. Termasuk juga orang-orang soleh yang mereka percaya datang sebelum mereka. Itu semua kes puja kubur, saya kata. Maka itu Allah Subhanahu Wa Taala kata, kalau kamu nak pahala daripada Allah, jangan ikut ahli kitab, jangan ikut cara mereka, okey? Jangan pula ikut suka hati kita macam mana nak buat. Tetapi siapa yang mengerjakan kejahatan sehingga habis ayat ni, maknanya apa? Kalau nak pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey? Ya? Dia bagi. Ya, semua yang beragama, okey, dia pengertian ahli kitab ni, dia memang ada khilaf. Okey, pengertian ahli kitab memang ada khilaf. Dan saya ingat yang paling ketat berkenaan panggilan ahli kitab ni adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saya kira memang paling ketat lah. Sebab tu biasa, sebab tu saya pun tidak keras sangatlah dalam nak memperbetulkan. Sebab tu dalam masyarakat kita memang tak percaya ahli kitab masih ada. Sebab itu memang pandangan Syafi'i. Okey? Pandangan Syafi'i siapa ahli kitab? Ahli kitab ni kalau dikata daripada bangsa Yahudi, ahli kitab, okey, katalah zaman kita sekarang tahun 2018, kan? Ahli kitab daripada golongan Yahudi, Imam Syafi'i punya pandangan adalah keturunan Yahudi yang merupakan keturunan yang wujud pada zaman Nabi Musa AS. Maksudnya nenek moyang dia dulu bersambung dengan Yahudi yang beriman dengan Nabi Musa AS. Turun keturunan tu sampai ke hari ni. Yang tu baru ahli kitab Yahudi. Maknanya memang Allah memang tegas betul lah. Okey, tak apalah bab Bani Israel. Bab Kristian lagi power. Macam tu juga pandangan Asy-Syafi'i, dia kata bahawasanya ahli kitab daripada golongan Nasrani adalah orang-orang Nasrani yang merupakan keturunan daripada Yahudi, Bani Israel. Maknanya kena Yahudi jugalah. Keturunan Bani Israel daripada kaum yang wujud ketika Nabi Isa AS diutuskan. Maknanya masa Nabi Isa diutuskan, dia punya pengikut tu beriman dengan Nabi Isa, keturunan daripada situ baru dianggap sebagai ahli kitab. Maknanya dalam erti kata lain, dalam mazhab Syafi'i, ahli kitab memang Yahudi saja. Okey? Yang ni memang pandangan Syafi'i. Sebab tu selalu saya ingat daripada saya sekolah dululah, memang selalu ustaz-ustaz semua mengajar ahli kitab ni dah tak ada dah. Yang ikut kitab sebenar. Itu memang pandangan mazhab Syafi'i. Wallahu alam. Tetapi pandangan yang jumhur, pandangan yang masyhur, termasuk pandangan yang dipegang di Perlis ni, ahli kitab ni adalah semua orang yang beragama Yahudi ataupun beragama Kristian tanpa mengira dia bangsa apa. Maknanya kalau dia orang keturunan Cina dan dia beragama Kristian, ahli kitab lah. Okey. Kalau dia orang Siam, okey, contoh dia orang Siam, kemudian dia beragama Kristian, dia apa dia? Dia ahli kitab lah. Yang ni pandangan jumhurul ulama, okey, iaitu sesiapa yang beragama Yahudi ataupun beragama Kristian, tak kira apa bangsa, maka dia adalah ahli kitab. Buktinya apa? Sebab pada zaman Nabi SAW pun kita kata ahli kitab ni tak semestinya daripada orang Yahudi. Raja Habsyi tu kulit hitam bukannya Yahudi pun, tetapi masih digelar sebagai ahli kitab. Wallahu ta'ala alam. Okey, jadi kat Perlis ni pegang pandangan tu lah. Ahli kitab adalah mereka yang beragama Israel ataupun agama Kristian. Wallahu a'lam. Okey.
Ya. Memang fatwa Perlis membolehkan berkahwin dengan ahli kitab. Tetapi kalau tengok dia punya syarat tu, sebenarnya tak boleh kot. Dia, memanglah umumnya dia kata dibolehkan. Fatwa Perlis ada. Tak saya fatwa zaman Dr. Juanda kot. Saya rasa zaman Dr. Juanda, saya tahu pasti. Itu kena semak balik. Tapi dia punya syarat dia tu, perkahwinan dengan ahli kitab adalah ahli kitab tu perlu ahli kitab yang betul-betul mengamalkan ajaran dia. Apa maksud ahli kitab yang betul-betul mengamalkan ajaran dia? Dia pakai tudung. Pernah jumpa orang Kristian yang pakai tudung? Maknanya kot dia punya sister-sister mada-mada lah kot. Rasanya macam tu lah kot. Dia perlu pakai, dia ikut ajaran dia. Maksudnya dia pakai tudung. Salah satulah pentakwilan penafsiran dia. Begitu juga cara kehidupan dia memang ikut kitab dia. Maksudnya dia bukan orang yang minum arak, dia bukan orang yang pergi kelab malam, dia tak pernah makan khinzir dan sebagainya. Maknanya kehidupan dia memang tegas pada ajaran ahli kitab dia tu, ajaran agama dia, yang tu dibolehkan. Jadi kita kata nak capai syarat tu, wallahu ta'ala alam, saya sendiri tak tahu lah kot, saya tak jumpa ramai orang, saya tak pernah jumpa lah kot cara tu. Itulah kata tak ada lah kata. Wallahu ta'ala alam. Orang Islam pun ada orang kaki mabuk. Ini pula nak cari okay, nak pula cari Kristian dia macam tu. Wallahu ta'ala alam. Baik, pembahagian tawasul kita sambung insya-Allah. Ada berapa minit lagi? Baik, pembahagian tawasul. Ini yang saya sebut tadi. Kalau kita tanya tawasul ni boleh ke tidak, jawapannya ada yang boleh, ada yang tidak. Ni dia punya bahagian dia. Pembahagian tawasul berdasarkan pengertian di atas, maka tawasul terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama tawasul masyru', iaitu tawasul yang dibolehkan. Apa dia tawasul yang dibolehkan? Mendekatkan diri, taqarrub kepada Allah dengan perkara-perkara yang disukai dan diradai oleh Allah, seperti dengan melakukan ibadah wajib ataupun ibadah sunat, atau yang berkaitan dengan ucapan atau perbuatan atau i'tiqad. Tawasul jenis ini akan dibahas pada pelajaran berikutnya. Nanti kita tengok. Tetapi kita kata tawasul yang boleh tu apa? Tawasul dengan melakukan perkara-perkara daripada sunnah Nabi SAW. Yang tu boleh. Kita tahu ada benda-benda perkara dalam agama ni, kalau kita memperbanyakkan amalan kita, memang Allah Subhanahu Wa Taala ada beri sekian-sekian janji pada kita. Tawasul macam ni boleh. Sebagai contoh, umumnya hadis daripada Sahihul Bukhari dan Muslim, kata Ibn Taymiyah dalam Al-Farqul Bayani, dia kata yang ni hadis yang paling sahih yang bercakap berkenaan wali Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia wali Allah? Saya ingat masyarakat kita suka cakap pasal wali kot. Saya pun masa kecil kalau cari pergi buku, kedai buku, memang cari buku kisah wali. Kalau hak boleh terbang, hak boleh kebal apa semua, memang tu paling syok kata kan. Yalah masa tu kita minat Superman zaman sekolah rendah tu. Jadi dalam Islamik pun nak cari Islamik punya Superman lah zaman tu, zaman sekolah rendah, zaman tadika macam tu kan. Bismillah. Baik, jadi bila selalu kita sebut pasal wali ni, kita kata orang yang, saya ingat dulu buku saya baca masa kecil-kecil, orang yang pernah bertapa 7 tahun lah, orang yang macam ni sikit-sikit, macam-macam cerita kan. Tapi sebenarnya kata Ibn Taymiyah, Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadisnya, hadis Qudusi, menyebut berkenaan syarat wali ni, dia kata mudah saja. Iaitu dalam hadis ni Nabi SAW sebut dalam hadis Qudusi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, barang siapa yang mengisytiharkan, barang siapa yang menyakiti aku punya wali aku, kekasihku, maka aku akan mengisytiharkan perang ke atasnya. Perang dengan Allah memang tak akan menang sampai bila-bila lah. Waliku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, siapa dia waliku, siapa dia kekasihku, ialah dia yang melakukan amalan-amalan yang telah aku fardukan, telah aku wajibkan kepadanya. Maknanya benda yang Allah suruh buat, dia suruh buat. Dia buat sungguh. Satu saya ingat 2 tahun lepas saya pernah ikut kuliah Dr. Jalani gitu. Dia kata bahawasanya amalan yang paling afdal di dalam Islam adalah perkara yang wajib dulu. Buat benda yang wajib dulu. Jangan kita kata orang yang solat duha ni afdal. Tak, solat 5 waktu dulu afdal. Jaga solat 5 waktu tu, baru tambah dengan duha. Jangan solat duha 2 rakaat tapi zuhur dengan asar lebuh, tak jadi. Dia yang afdalnya adalah solat 5 waktu tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, hamba-Ku, kekasihku adalah dia yang melakukan amalan yang telah aku wajibkan kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Dia buat sungguh-sungguh. Dan setelah dia dah buat amalan wajib yang aku suruh pada dia, dia tambah dengan perkara-perkara nafilah. Dia tambahkan dengan perkara nawafil. Nawafil ni perkataan lama bagi sunat lah. Maka dia dah buat benda yang wajib sungguh-sungguh, dia tambah dengan amalan sunat. Dah solat 5 waktu, khusyuk solat dia. Dia tumpukan khusyuk, tumpukan kita kata wuduk elok-elok, khusyuk dalam solatnya. Dah sempurna dah solat dia. Dia tambah dengan amalan-amalan sunat. Bersungguh-sungguh tambah amalan sunat. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala,
dia bersungguh dalam melakukan, memperbanyakkan amalan sunat ni, sehingga kata Allah, sehingga aku mencintainya. Maknanya dia buat tu memang harapan ikhlas sungguh. Dia buat setiap hari, tak putus asa, buat setiap hari, harap-harap Allah sayang saya, harap-harap Allah sayang saya. Allah Subhanahu Wa Taala kata, sehingga aku jatuh cinta padanya. Itu wali Allah. Dia buat benda yang, apa syarat dia tadi? Buat perkara yang wajib bersungguh-sungguh, kemudian tambahkan dengan perkara-perkara sunat, berterusan istiqamah. 3 saja dia punya syarat dia. Jadi tak perlu orang kata apa, betapa kat bedang tepi masjid tu 3 tahun, tak payah. Itu bukan daripada sunat Nabi SAW. Okey. Jadi balik pada tadi, kenapa sehingga menjadi status wali tu kita kata? Disebabkan itulah dia tawassul ataupun usaha mendekatkan diri kepada Allah yang paling Allah suka sekali. Apa buktinya? Hadis tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim tu. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka, melakukan perkara yang wajib dan menambah dengan perkara-perkara sunat. Itulah dia tawassul yang paling mujarab sekali. Okey. Setakat ni kita tengok situ. Nanti di akhir bab ni kita akan tengok dengan lebih mendalam lagi bab tawassul masyru' ni. Baik, yang kedua, tawassul ghairi masyru', iaitu tawassul yang tidak diperbolehkan. Kata pengarang, tawassul jenis inilah yang disebut dengan tawassul bid'i, iaitu tawassul bid'ah, atau tawassul mamnu', iaitu tawassul yang dilarang. Maksudnya mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara atau cara yang tidak disukai Allah dan tidak diredai Allah, apakah dalam bentuk ucapan atau perbuatan atau i'tiqad ataupun kepercayaan. Okey, jadi tawassul ni ada 2 kita kata. Satu tawassul yang Allah suka, satu lagi yang kita niat tawassul tapi Allah tak suka. Itu maksud dia. Okey, jenis tawassul bid'i. Sebagaimana dijelaskan di atas bahawa tawassul bid'i disebut juga tawassul ghairi masyru' atau tawassul mamnu' adalah tawassul yang dilarang oleh Islam. Dan maksudnya di sini ialah mendekatkan diri kepada Allah melalui doa agar dikabulkan oleh Allah apa yang dihajatkan, tetapi dengan cara yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tawassul ini ada beberapa jenis. Antaranya dia kata, yang pertama, bertawassul kepada Allah melalui doa dengan menyeru nama orang yang sudah mati atau menyeru nama orang gaib serta memohon melalui mereka agar terhindar daripada malapetaka, iaitu istighatsah. Perbuatan ini termasuk dalam syirik besar yang merosakkan tauhid. Okey, maknanya orang yang dah mati seru dia, ya Manat, ya Lata, ya Uzza, tolonglah ampunkan dosa kami. Niat dia tu supaya orang tu sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini taktik syaitan. Ini khutuwati syaitan. Ini jejak langkah syaitan. Okey, jejak langkah syaitan ni, dia tak buat benda semalaman. Dia halus, dia sikit-sikit. Saya ingat semua benda yang hantar syaitan manusia ke, hantar syaitan jin ke, samalah dia punya taktik dia. Dia tak masuk terus terang macam tu, betul tak? Dia tak datang kat kita, dia kata, ustaz, dia kata janganlah kamu nak minta pada Allah, minta pada Husain, senang cerita. Dia tak sebut macam tu. Apa yang dia buat? Dia buat secara berperingkat. Okey, kalau kita tengok apa yang terjadi kepada umat Nabi Nuh AS, dia pergi pada mereka, syaitan ni dia pergi pada mereka, dia tak kata sembahlah kamu Tuhan selain Allah. Dia tak cakap macam tu. Kalau cakap macam tu awal-awal, siap-siap kena tendang. Dia benda ni ada dalam istilah dalam psikologi ada. Kalau siapa minat ilmu psikologi, dia panggil foot in the door technique. Foot in the door ni maknanya dia sebut benda kecil tu, lepas tu bawa dia naik macam tu. Maka awal dia sebut pada manusia, dia kata apa? Dia kata, kamu perasan tak, benda yang kalau kamu minta daripada Allah, kamu tak dapat cepat. Kamu minta, kamu balasan dia lambat. Betul tak? Jadi sebenarnya yang kamu dapat lambat tu, ni saya lakonkan semula, bukan saya nak jadi syaitan. Kau dengar orang kata ustaz ni kena bunyi macam setan, kata ini saya lakonkan semula jadi syaitan. Okey, dia kata kalau kamu minta daripada Allah, kamu dapat lambat. Sebab apa kamu dapat lambat? Sebab kamu tu orang yang berdosa, banyak berdosa. Jadi kalau kamu minta pada Allah, Allah tak dengar doa kamu sebab kamu orang berdosa. Jadi apa yang kita boleh buat? Apa yang kamu boleh buat adalah, kalau manusia pun ada orang yang dia sayang, kamu minta dekat orang yang dia sayang, suruh orang yang dia sayang tu sampaikan, baru dapat. Ada sebahagian orang yang berhujah bahawasanya sahabat pernah sebut, kalau kami nak apa-apa daripada Rasulullah SAW, kami minta daripada Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi. So kalau minta di Usamah, beritahu kat Nabi, Nabi ni memang dia ada soft spot pada Usamah. Ada sahabat cakap macam tu. Maka dia guna dalil yang sama. Ini cerita lain, mana boleh samakan dengan ibadah. Ini cerita lain. Okey.
Jadi dia kata kamu nak minta secara langsung pada Allah, Allah tak bagi sebab kamu banyak berdosa. Jadi kamu minta kepada orang yang rapat pada Allah, kekasih Allah. Siapa dia? Mana ni, Lata ni, Uzza ni. Masa dia hidup, dia orang yang soleh. Dan waktu dia mati pun, roh ni boleh dengar lagi orang mati. Roh dia ada lagi kat situ. Kamu jangan minta kat dia. Kalau kamu minta kat dia, syirik. Oi, pandai. Jangan minta kat dia. Jangan minta kat dia. Minta kat siapa? Minta supaya dia sampaikan kepada Allah. Sebab dia ni hampir dengan Allah. Jadi kalau dia dah hampir dengan Allah, dia boleh kata, ya Allah, ada kawan saya seorang doa ni minta tolong, Allah akan tunaikan. Itu peringkat pertama. Jadi manusia pun percaya. Zaman Nabi Nuh manusia pun percaya. Kita kata percaya, buat macam tu, minta pada ya Yarus, Ya'uq, Thuwaq, minta sampaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah generasi demi generasi, bila nampak macam tu, mereka kata apa? Kamu nampak tak? Yang kalau kamu minta kepada Allah, lambat dapat. Tapi kalau kamu minta melalui orang ni, kamu cepat dapat. Maka minta banyak-banyak lagi. Minta banyak-banyak lagi. Peringkat ketiga, barulah dia bagi pukulan maut dia. Dia kata apa? Kamu perasan tak? Kalau kamu minta pada Allah, kamu tak dapat. Tapi kamu minta pada Yarus, Ya'uq, Suwaq, Nasar ni, kamu dapat. Maka buat apa kamu nak minta pada Allah? Mintalah pada 4 orang ni. Itu taktik dia. Akhirnya kita kata generasi demi generasi terputus hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia mendoakan pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata bertawassul pada Allah melalui doa dengan menyebut orang yang telah mati ataupun orang soleh ataupun orang ghaib, yang ni termasuk daripada perlakuan orang-orang musyrik jahiliah pada zaman Nabi SAW ataupun pada zaman Nuh AS. Maka perkara ni sebesar-besar syirik lah, tak boleh buat sedemikian. Baik, yang kedua, bertawassul kepada Allah dengan melakukan pelbagai ketaatan ataupun ibadah di samping kuburan tertentu seperti menunaikan nazar. Termasuk juga, mana Tuan Bilal kata? Ya, okey. Duk pegang tu. Baik, kita bagi ruang takzan dulu, kita habiskan yang kedua ni insya-Allah. Fadal. Dia geram tengok mic. Situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Baik, ada pun yang kedua, yang ni terakhir insya-Allah malam ni.
Yang pertama tadi dia bertawassul kepada Allah dengan minta kepada orang yang sudah mati ataupun seru nama orang gaib, manusia-manusia gaib ataupun seterusnya. Yang kedua, bertawassul kepada Allah dengan melakukan pelbagai ketaatan atau ibadah di samping kuburan tertentu seperti menunaikan nazar, termasuk juga membina bangunan di atas kuburan, memasang lampu dan kelambu, berdoa di samping kuburan dengan keyakinan lebih mustajab. Maksudnya apa? Maknanya dia masih lagi baca Quran, dia masih minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia masih lagi buat benda tu, tapi dia buat sebelah kubur. Sebab apa dia buat sebelah kubur? Sebab dengan keyakinan dia bahawasanya orang soleh, berkat ruh orang soleh dalam kubur tu, amalan dia lebih mustajab. Maknanya dia tawassul dengan kubur tu. Okey, dia tak minta dekat roh si mati tu, dia minta kat Allah, tapi dia masih buat dekat kubur dengan harapan kalau buat dekat kubur tu dia punya doa lebih dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni syirik kecil. Maknanya amalan dia terbatal sebab niat dia silap, kita kata kan. Maka kita kata yang ni pun diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kata kan sebelum ni kita belajar tajuk tabarruk, ingat tak? Tabarruk ni kita kata mengambil berkat adalah benda-benda gaib. Ingat tak kita belajar? Dan benda gaib ni yang tahu cuma Allah dan Nabi SAW. Nabi pun tahu setakat yang Allah beritahu pada dia. Maka ada tak mana-mana hadis yang sebut kalau kamu ibadah dekat kubur orang soleh, amalan kamu lebih berkat? Ada tak sebut macam tu? Mana ada? Betul tak? Maka disebabkan tu ibadah di kubur tidak membuatkan amalan seseorang tu lebih diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dalil sedemikian. Wallahu taala alam. Cuma baru ni adalah saya punya penyelia saya dia forward satu seminar saya tak mahu sebutlah akidah apa-apa, dia ada sebuah negeri kat Malaysia ni. Bila saya tengok berkenaan bab kuburan tu ada hadis yang dia bagi, tetapi dalam kajian saya lah, wallahu ta'ala alam, selalunya kalau orang-orang yang nak kata benda-benda yang sebenarnya tak boleh ni boleh, selalunya sumber yang diguna tu pun bukan sumber prima hadis. Hadis ni dia ada 3 kategori, sumber prima, sekunder dengan tertier. Okey, sumber prima ni adalah kutubut tis'ah, iaitu kitab-kitab hadis yang 9 tu, seperti Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud. Hadis ni selalunya kita tengok kalau tulisan-tulisan yang bagus tu diambil daripada sumber prima. Sebab apa? Kenapa sumber prima, Ustaz? Sebab sumber prima ni yang sahih dia jauh lebih banyak daripada yang tak sahih. Kalau Bukhari, Muslim sahih terus semua. Muwatta Imam Malik pun saya setuju dengan pandangan sahih semua di dalamnya. Kalau Sunan Abi Daud ada dhaif, tetapi dhaifnya tidak keterlaluan dan sahih dia jauh lebih banyak daripada dhaif dia. Ini sumber prima kita kata. Selalunya tulisan kita kata bila nak istidlal dengan bab-bab agama kena sumber prima. Okey, kita kata selalu orang ni sumber sekunder dia ambil tak? Sumber sekunder sebagai contoh Ma'ajim At-Tabarani, Mu'jam At-Tabarani ataupun Musannaf Abdul Razak ataupun beberapa lagi lah kitab-kitab yang kita kata dia bukan sumber prima. Maksudnya di dalamnya bercampur, ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, dan bilangan dia pun sahih banyak, dhaif pun banyak kita kata. Ada pun sumber tertier, iaitu sumber-sumber hadis di dalam buku-buku yang bukan buku hadis. Sebagai contoh buku sejarah, buku yang menceritakan tanah-tanah, dalam tu ada terselit hadis di dalamnya. Buku yang menceritakan berkenaan kisah-kisah periwayat yang tak sahih, yang ni sumber tertier. Ataupun buku seperti Tabaqat. Tabaqat ni maksudnya nak menceritakan peringkat-peringkat ulama yang berbeza menurut tahun. Ensiklopedia Perawi, lebih kurang macam tu. Ini di dalam tu ada sikit-sikit terselit hadis. Selalunya amalan yang tak boleh ni dia ambil daripada sumber tertier. Okey, bila keluar dia punya istidlal tu saya tengok daripada hadis prima tak ada, daripada sumber sekunder tak ada, dia ambil sumber tertier. Dan apa dia sumber tertier? Hadis yang dhaif dan palsu jauh lebih banyak daripada hadis yang sahih. Jadi kita kata kemungkinan hadis diguna, ataupun saya pun bila tengok tak dan lah nak kaji, kalau ikut keperasaan nak kaji semua benda nak kaji tuan-tuan. Saya ingat Abang Syimi ni di situasi saya ni, dia dah tulis tajuk cita-cita saya nak buat 2-3 tahun ni, rasanya ada 7-8 tajuk dah kot, banyak dah. Tapi satu tak dan buat kata. Jadi nak ada tu pun cita-cita tinggi lah. Tetapi kita kata selalunya nak tawassul dengan kubur, minta dari kubur dan sebagainya, selalunya hadis dia dhaif jiddan ataupun palsu, tak ada lagi yang sahih lah. Dan satu benda yang kita nak clear, kita bukannya musuh hadis yang sahih, bukan. Maksudnya kalau ada hadis yang sahih yang sahabat bertawassul dengan kubur Nabi, sebab kita tak suka tawassul dengan kubur, kita tolak juga, bukan macam tu. Kalau hadis tu sahih, sami'na wa ta'na lah, kami dengar dan kami taat lah. Isu dia sekarang bukan kita tak nak tawassul dengan kubur sebab kita tak suka perbuatan tu, tak.
tetapi disebabkan tak ada hadis sahih, malahan lebih cenderungnya nampak perkara itu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tak mahu. Maka kalau ada hadis sahih, mafi muskilah, bawakan. Cuma setakat ni kita kata perbuatan golongan macam ni selalunya, tak semua, tapi selalunya kita kata dia bawa dari sumber tetia yang kemungkinan besar dia 90% hadis tu dhaif sangat ataupun palsu teruslah. Kalau betul lah ada amalan tawassul kubur yang sangat afdal, nescaya saya kira Bukhari Muslim mesti ada lah dalam tu kata. Takkan sebesar-besar kita hadis Musnad Ahmad 24 26 ribu hadis, takkan tak ada satu hadis sahih terselit kot berkenaan perkara tu. Okey, jadi ni bukanlah hujah secara khusus kena tengok pada hadis tu lah, tetapi secara pukul rata pun kita fikir susah lah kot nak kata boleh. Wallahu taala alam. Okey, baik, saya kira sampai sini saja. Dan bagi siapa yang ikut kelas saya nak maklumkan esok dan Rabu saya tak ada. Saya ada urusan esok di Seberang Ramai saya tak ada, dan juga hari Rabu di Padang Malau saya tak ada. InsyaAllah untuk abang kamera kita sendiri kan, saya tak set up siang ke dia. Esok tak ada, hari Rabu tak ada. Bersambung hari Khamis di Masjid Terapung insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada soalan sebelum kita bangkit solat? Ya, Ahlan. Istimak pun ni tak ada. Ya. Ila jar hi itu majrur. Ya. Macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, asalnya na'budu iyyak. Jadi kalau macam wabtaru ilaihil wasilah, asalnya wabtarul wasilah ilaih. Jadi Allah terbalikkan jadi wabtaru ilaihil wasilah. Maksudnya apa? Pengkhususan nak mencari wasilah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ya? Sama macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jugalah. Sepatutnya na'budu iyyak, tapi Allah terbalikkan, maksudnya kami hanya menyembah hanya kepada Engkau ya Allah. Dia jadi pengkhususan. Okey, wallahu alam. Okey. Di Rusia, Indonesia tu saya Rusia orang Islam tak apa Muhammadiyah. Banyak apa? Tarikat tawasul tu. Okey, soalan ni apa tu? Dekat Indonesia ada 300 ajaran sesat. Jadi kalau kami pergi kat Dewan Syariah ke apa Indonesia, Dewan Syariah Indonesia, dia kata dekat sini ada 300. Ingat nama dia Nurul Zikri. Nurul Zikri saya macam nama perempuan dia kata. Rupanya Nuzul Zikri. Macam Nuzul Quran tu 7 bulan Ramadan tu, Nuzul Zikri. Cuba tengok dia punya kuliah dia. Tajuk dia ketika ibunda kita difitnah. Dia cerita pasal kes Aisyah difitnah tu. Dia punya sambungan kuliah tu bersambung 9 jam. Dia taklah ceramah satu hari 9 jam, apa pengsan kat depan antara tu. Maksudnya hari ni sejam, esok sejam ataupun sejam lebih macam tu. Tapi ilmu dia punya tawaduk dia punya apa? Penerangan dia masya-Allah. Walaupun orang muda tapi saya tengok Allahu Akbar, memang seronok betul dengar. Jadi apa yang jenis tu kita ambil ya, kita kata kan. Yang tu kita kata saya sangat-sangat mencadangkan, terutamanya bagi para ibu. Tajuk-tajuk macam ni memang sesuai lah. Semua sepatutnya dengar, tapi tajuk ni menarik. Dia punya tajuk dia ketika ibunda kita difitnah. Cerita pasal Aisyah. Saya ingat kalau duduk kat rumah tu sambil-sambil buat kerja ke kan, sambil masak ke, sambil kemas barang, pasang kita dengar, kita kata dia punya penerangan dia. Ya, saya sangat-sangat mencadangkan. Allahu Akbar, masya-Allah, ilmu dia memang seronok. Okay, ada soalan ni? Ya. Macam mana? Agama lain. Okey. Ya. Kita jadikan? Yang Rasulullah punya makam, memanglah kita sebut makam. Tapi dari sudut teknikalnya dia bukan makam. Itu rumah dia. Itu bukan makam dia. Kalau kata kubur, sebenarnya bukan makam, sebenarnya rumah dia. Itu rumah dia. Dia dikebumikan di rumah dia, dalam rumah dia. Dan kenapa sahabat ijtihad macam tu? Sebab sahabat khawatir nanti kalau kebumi kat luar dia jadi makam kubur Nabi, orang akan pergi berkerumun tu kata.
Jadi lebih baik dikebumikan dalam dia punya rumah dia, orang tak pergi sebab tu rumah dia, tu bukan makam dia. Jadi dari segi status fiqh yang memang betul istilahnya kita panggil makam Nabi, tapi as-sahih yang tu rumah Nabi SAW. Jadi kawasan tu dia akan kekal jadi rumah Nabi. Yang tu bukan kubur Nabi, yang tu rumah Nabi SAW. Wallahu alam. Kawasan tu dia akan kekal sampai, saya ingat bila-bila lah kot. Dia tak duduk dalam masjid. Wilayah persekutuan duduk dalam Selangor ke? Tak kan? Yelah dari segi kawasan dikelilingi Selangor, tapi kawasan tu kawasan Selangor, kawasan tu kawasan wilayah persekutuan. Sama juga kita kata rumah tu itu rumah Nabi SAW yang keliling dia tu masjid. Wallahu alam. Okey? Dia bukan kata dalam masjid, bukan, dia dikeliling. Wallahu alam. Baik, ada soalan ni? Ya. Bab? Ya. Bukan, itu sunnah anbiya. Apa pening. Itu sunnah anbiya. Itu para anbiya ni dia ada dia punya sunnah-sunnah khususiah dia. Maknanya khas untuk dia. Yang dikebumikan kat situ sebab Abu Bakar tak silap disebut hadis Nabi SAW sebut, kami ni ma'syaral anbiya, kami ni para anbiya, kami dikebumikan di mana kami meninggal dunia. Jadi di atas dasar tu dikebumi. Sahabat pun tengok macam saya sebut tadi, kita berkebumi elok lah dalam rumah Nabi. Maknanya dia tak jadi kubur, dia jadi dikebumikan dalam rumah dia, bukan tempat orang kumun. Itu sunnah bagi anbiya lah. Kita sekarang undang-undangnya kena kebumikan kat tempat yang telah diwakafkan jadi kubur lah. Tak boleh lah kalau buat macam tu ada orang kebumi dalam bilik dia duduk sayang sangat ke suami ke, jenuh kata. Tak usah buat lagu tu. Wallahualam. Ya. Tak betul. Tak ada, silap faham tu. Ya, ada sunnah yang memang khusus bagi Nabi SAW. Itu yang saya sebut tadi tu. Sunnah khususiah ni adalah sunnah yang kita tak boleh ikut. Sebagai contohnya kata Uzaimin, berterusannya ibadah Nabi SAW. Yang tu khususiah untuk dia tu. Siapa dia boleh solat lebih kurang pukul 2.30 kot, solat straight sampai ke solat subuh. Dia punya rakaat pertama Al-Baqarah, An-Nisa dan juga Ali Imran. Siapa dia boleh buat? Sahabat ikut belakang. Sahabat tu saya rasa 100 kali gagah dia kita kot. Ibnu Mas'ud ikut belakang, dia kata aku ikut solat malam Nabi SAW sehingga kan aku ingat aku nak buat benda tak elok. Sahabat tanya, kenapa benda tak elok? Aku ingat masa dia rukuk tu dia tak perasan aku nak slow aku nak duduk, dia kata. Lepas tu masa dia sujud dia tak perasan tu slow aku nak balik, kata tak tahan, dia kata. Punya lama dia punya berdiri tu, kata. Itu Abdullah bin Mas'ud tu, kibarut tabi'i, kibarus sahabah. Itu di antara sahabat Nabi paling kamcing, orang panggil adik Nabi SAW. Satu kata Syekh Uzaimin, dia kata keberterusan ibadah Nabi ni, kita kata yang tu khusus bagi Nabi SAW. Tak ada orang lah boleh tiru macam tu. Wallahualam. Kita cuma buat serapat yang boleh lah. Okay, jadi itu di antara sunnah khusus bagi Nabi SAW. Apa lagi sunnah khusus? Nabi SAW bila dia meninggal dunia, semua para rasul bila mereka wafat, harta mereka tidak boleh diwariskan. Maknanya tak ada kita kata isteri dapat 1/6, anak perempuan dapat 1/3, anak lelaki dapat 2/3, tak ada. Tak boleh. Semua ma taraknahu sadaqah. Dia kata apa-apa yang kami tinggal semua kena bagi sedekah sebagai badan kebajikan. Tak boleh diwarisi oleh sesiapa pun. Sebab tu Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, kalau puak Syiah kata Abu Bakar ni ambil tanah Fatimah. Kalau Abu Bakar ambil tanah Fatimah, kenapa Ali tak ambil tanah tu? Tu soalan dia. Kan? Okeylah, betul lah. Katakanlah betul Abu Bakar ambil tanah Fatimah. Abu Bakar yang pertama bukan bagi kat Aisyah, bukan bagi kat simpan diri sendiri. Dia bagi untuk kebajikan, satu. Yang kedua, kalau betul sahih, kenapa Ali tak tuntut tanah tu? Pada zaman Abu Bakar Ali tak tuntut, pada zaman Umar Ali tak tuntut, pada zaman Osman Ali tak tuntut. Bila Ali naik jadi khalifah, ada orang datang kat pejabat, dia kata, ya Amirul Mukminin, kata, ini tanah ni dulu sepatutnya Fatimah punya. Jadi kata rasanya kami nak bagi kat kamu lah kot. Ali kata aku tak akan ambil tanah yang tak diberi oleh Abu Bakar dan Umar. Dia kata dia bagi balik. Sampai sekarang tanah tu kebajikan, kita kata. Jadi kita kata ini adalah sunnah-sunnah khususiyah. Okey, kita taklah, kita bila kita meninggal dunia diwariskan lah. Jadi kotlah satu hari nanti orang kata kalau nak ikut sunnah sangat, mati nanti jangan waris apa-apa. Tak boleh lah. Itu sunnah khusus bagi Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Okey. Baik, saya kira sampai situ saja. InsyaAllah kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.